Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ayat ini menerangkan siapakah yang berlegar-legar di sekeliling mereka yang disebut pada ayat wa yatufu alaihim, wa yatufu alaihim, mereka beredar-edar ataupun mengelilingi, mengelilingi mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu kembali semula. Kita jangan terputus tali. Maksudnya kita belajar suratul insan, kita kena rujuk balik daripada ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Jadi yang dirujuk tadi daripada ayat 1-18, dan pada hari ini dengan rezeki daripada Allah, kerana rahmat Allah, kita berkumpul di dalam majlis ilmu. Lalu mudah-mudahan pada ayat wa yatufu alaihim ini, pada kalimah alaihim, ke atas mereka, dan kitalah juga golongan yang disebutkan oleh Allah mereka itu. Kerana mereka itu adalah daripada golongan al-abrar, iaitu orang yang senantiasa melakukan kebaikan dan kebajikan semata-mata mencari rahmat Allah di dunia dan di hari akhirat. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan semua yang hadir pada petang hari ini benar-benar tergolong daripada golongan alaihim yang dijelaskan oleh Allah itu. Jadi yang beredar itu begitu ramai sehingga kita tidak mampu, sehingga kan kita ahli tafsir pun tidak menjelaskan berapa ramai yang mengelilingi kita, berulang-alik mengelilingi kita di setiap penjuru itu tidak dijelaskan kerana bilangannya terlalu ramai. Bila bilangannya terlalu ramai tidak dijelaskan. Namun yang paling kita kena fahami, begitu ramai yang mengelilingi berulang-alik mengelilingi kita untuk memberikan khidmat yang terbaik daripada setiap apa yang kita inginkan. Ketika kita diberi rahmat oleh Allah, berada di dalam tempat yang penuh dengan segala kenikmatan. Jadi kita nak kena faham daripada kalimah yatufu itu, mereka senantiasa berulang-alik, beredar, mengelilingi mereka, dan kita mohon sekali lagi mereka itu termasuklah kita, kerana kita belajar daripada surah Al-Insan ini, kita nak jadi seperti mereka. Apa sahaja yang kita buat benar-benar kita mengharapkan rahmat Allah tanpa kita mengharapkan balasan daripada manusia, kerana balasan daripada manusia sekadar apa yang kita dapat kita kecapi di atas dunia yang bersifat sementara, tetapi yang kita kehendaki ialah kehidupan kita yang kekal abadi setelah kita meninggalkan dunia ini. Jadi siapakah yang mengelilingi kita? Disebut di sini wildan. Wildan itu adalah fa'ilnya. Jadi yang mengelilingi kita ialah pemuda-pemuda yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mereka tidak wujud di atas dunia ini, tetapi mereka Allah cipta, Allah hidupkan mereka hanya berada di dalam syurga untuk melayani kita semua. Kerana apa kita dilayani dengan begitu istimewa? Inilah yang disebutkan janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap daripada kesabaran kita, setiap daripada kesusahan kita, setiap daripada apa jua yang kita lalui di atas dunia ini, tanpa ada sifat mengeluh, tanpa ada sifat berputus asa, tanpa ada sifat suka menyalahkan di antara satu sama lain, insya-Allah Allah akan beri hikmat yang terbaik untuk kita. Yang disebutkan di sini ialah wildan. Jadi wildan itu adalah fa'il kepada kalimah yatufu. Fa'ilnya yatufu, dia punya fa'il ialah wildan, sebab itulah dia marfu' bi dhammah. Jadi remaja-remaja ini akan senantiasa berulang-alik mengelilingi kita untuk memberi, saya sebut kita, Allahu Akbar, husnuzon dengan Allah. Yang disebut alaihim, ke atas mereka itu ialah golongan roh, namun kita mengharapkan rahmat Allah. Mereka itu termasuklah kita yang berada di dalam majlis ilmu pada petang hari ini. Sifatnya mukhalladun. Mukhalladun. Jadi mukhalladun daripada kalimah wildan tadilah, dan dia akan senantiasa kekal, tidak pernah meninggalkan kita untuk selama-lamanya, senantiasa memberikan khidmat yang terbaik. Jadi disebutkan mukhalladun daripada kalimah khalidun ataupun khalidin.
ya, senantiasa memberi khidmat yang terbaik kepada kita, dan dia jadi sifat mausuf, kan? Ya, senantiasa kekal berada di dalam syurga itu untuk selama-lamanya tanpa ada had waktu. Kalau di dunia ni ada hadnya. Contoh kalau orang yang bekerja, contohlah tempat yang bagus tu dekat hotel, ya, pelayan-pelayan itu akan memberi khidmat mengikut masa. Kalau dia bekerja daripada pukul 10 pagi sampai 10 malam, contoh, selepas 10 malam dia akan meninggalkan, dia tak akan memberi perkhidmatan lagi, ya, dan perkhidmatan dia pun bersifat ada, ya, merasai penat. Tetapi yang kita kena faham, wildan ini kekal bersama dengan kita dengan wajah yang begitu cantik, dengan senantiasa tersenyum, berbau wangi, tidak pernah rasa letih, tidak pernah rasa bosan. Ini sifat mereka yang berada di dalam syurga. Kekal untuk selama-lamanya tanpa ada jangka waktu, tanpa ada jangka masa. Ya, jadi setiap yang berkhidmat di atas dunia ini punya jangka masa, paling tidak pun jangka masanya apabila meninggal, habislah perkhidmatannya. Apabila habis tempoh, habislah perkhidmatannya. Tetapi wildan ini tidak ada tempoh, tidak ada jangka masa, kekal senantiasa memberi perkhidmatan kepada setiap hamba Allah yang melakukan kebajikan di atas dunia, benar-benar wildan ada. Jadi ayat yang disebut daripada kalimah wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun, kita bukti setakat tu dah jelas dah. Ya, yang mengelilingi kita itu siapa? Yang beredar di keliling kita itu siapa? Ialah remaja-remaja. Ya, untuk apa? Memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada siapa? Insya-Allah, ya, kepada golongan al-abrar, dan golongan al-abrar itu termasuk kita. Insya-Allah perbetulkan niat kita, perbetulkan setiap apa juga yang telah kita lakukan. Sebelum ni kita lakukan kesilapan dan sebagainya. Maka kita berusaha sedaya upaya untuk menjadi golongan al-abrar. Pertama sekali, kita kena ingat golongan al-abrar tidak pernah meninggalkan golongan orang miskin. Ya, golongan al-abrar senantiasa memberi perhatian kepada anak-anak yatim. Golongan al-abrar senantiasa memberi perkhidmatan kepada tawanan perang. Ya, kalau di sekarang tidak ada tawanan perang, berilah perkhidmatan kepada mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesusahan, dengan keperitan dan sebagainya ketika COVID-19 ini. Okey, sambungannya iza. Kita tengok iza itu adalah zaraf. Dan tadi yaqufu itu adalah fi'il mudhari'. Yang kita belajar fi'il mudhari' ini perkhidmatan tanpa henti. Maksudnya masa sekarang dan tidak ada perhentian. Begitulah. Tidak ada perhentian mereka memberi khidmat pada kita kerana kita hidup di dalam syurga tidak akan mati-mati. Satu, tidak akan mati-mati. Dua, kita tidak tidur. Tiga, kita tak buang najis. Keempat, kita tak pernah rasa bosan. Kelima, kita okey, boleh dapat ya, insya-Allah. Okey, iza merujuk kepada zaraf iaitu masa. Ya, iza ra'aitahum. Ya, ra'a kalimah yang pertama, ta itu sebagai fa'il, hum itu sebagai maf'ul bih. Ya, ra'a itu fi'il madhi, ta itu sebagai fa'il, hum itu sebagai maf'ul bih. Lalu di sini Allah menyatakan ra'aitahum. Ya, apabila kamu melihat mereka. Siapakah yang dimaksudkan di sini kamu? Kamu di situ dimaksudkan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di situ kamu adalah kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ra'a tu fi'il madhi. Ya, itu kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai fa'il, hum itu sebagai maf'ulun bih, kembali kepada golongan al-abrar. Apabila Rasulullah melihat golongan al-abrar itu, lalu katanya apa? Hasibta. Ya, hasibta. Kalimahnya hasiba campur dengan ta campur dengan hum, sama juga fi'il madhi. Ya, fi'il madhi asalnya hasiba. Disukunkan ba itu kerana ta itu menjadi fa'il. Kemudian hum itu menjadi maf'ulun bih. Jadi kalau kita boleh memahami bahasa Arab adalah lebih baik kerana dia dapat memberi kefahaman yang lebih jelas kepada kita. Ya, lalu disebutkan di sini, ya, daripada kalimah tadi,
apabila kamu melihat mereka. Siapa kamu itu? Kamu itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepada wildan tadi, iaitu remaja-remaja yang senantiasa memberi perkhidmatan yang terbaik kepada semua penghuni syurga tanpa ada kalau di dunia ini pilih kasih. Di sana tidak ada pilih kasih kerana semua yang berada di dalam syurga itu hatinya bersih, suci dan murni. Lalu dikatakan hasibatahum, maka kamu akan mengira mereka. Ya, jadi kita melihat mereka tu seolah-olah mereka tu bukannya manusia. Ya, memang mereka itu bukan manusia. Ya, sebab mereka itu adalah kalau nak sebut pelayan kat dunia. Ya, yang senantiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada penghuni syurga. Lalu disebutkan doa. Kita merasa kita Rasulullah Allah menyatakan kepada Rasulullah SAW apabila Rasulullah SAW melihat apabila Rasulullah melihat kepada remaja-remaja yang senantiasa memberi perkhidmatan yang terbaik kepada semua penghuni syurga itu, akhirnya Rasulullah menyangka ataupun kita juga akan menyangka mereka itu seperti apa? Lu'lu'ah. Ya, hal keadaan wildan tadi seperti apa? Mutiara. Bila kita tengok mutiara, lagilah rasa ya Allah nikmat yang berada di dalam syurga. Jadi kalau kita tak bersungguh-sungguh ketika berada di atas dunia ini, ya, jom kita bersihkan hati kita dengan memperbanyakkan kita membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, insya-Allah. Nantinya kita akan melihat mutiara-mutiara yang berada di dalam syurga tanpa perlu bayaran. Bayarannya ialah ketika kita hidup di atas dunia. Sucikan hati kita, perbetulkan niat kita dan jangan mengharap apa yang diberi, apa yang dibantu, mengharapkan balasan daripada manusia. Nanti kita tak dapat balasan di akhir akhirat. Dan kita tidak akan bertemu dengan wildan yang Allah kata mereka itu seperti apa? Seperti mutiara. Ya, ada mutiara yang tak cantik, mustahil. Kerana mutiara adalah barang yang sangat bernilai, yang sangat bermutu tinggi, yang sangat-sangat kita impikan. Ya, di dunia kita tak dapat kecapi, tetapi insya-Allah apabila kembali kepada Allah, Allah menyediakan pelayan-pelayan kita seperti mutiara yang bertebaran di dalam syurga. Ya, itu kalimah mansur. Ya, mansur itu berarti ya yang bertebaran di dalam syurga. Jadi yang bertebaran di dalam syurga itu apa? Mutiara. Tapi mutiara itu adalah kiasan daripada Allah yang Allah menyatakan apabila kita melihat pelayan-pelayan yang begitu cantik, ya begitu indah itu berkelipan, berkilau-kilauan. Ya, kalau nama Munawwarah artinya bercahaya-cahaya, macam itulah nanti kita di dalam syurga melihat ya mereka itu memberikan khidmat yang begitu baik sehingga kan kita melihat mereka itu seperti mutiara-mutiara yang bercahaya-cahaya, ya. Yang bagaimana nak bagi tahu? Allah nak bagi tahu kita supaya bersungguh-sungguh kita bila baca ayat Quran, khususnya pada ayat ini, kalau dunia mustahil kita dapat, ya macam mana baik pun orang gaji duduk kat rumah kita, pasti mereka akan ada buat salah dan silap. Ya, di antaranya mereka akan tidur, mereka akan letih, mereka akan sakit, tetapi kita kena faham, ya, wildan ini tidak pernah tidur, tidak pernah sakit dan tidak pernah membosankan kita. Kalau kita dengan orang gaji kita baik macam mana pun, ya pasti kadang-kadang ada rasa ya tidak puas hati, ada rasa maksudnya tidak 100% memberi khidmat yang terbaik. Maka dengan sebab itu, kalau kita dapat khidmat yang terbaik,
kita kena bersungguh-sungguh di atas dunia ini, insya-Allah kita akan bertemu dengan wildan yang Allah kata mereka itu seperti mutiara yang bertebaran, ya, bertebaran di dalam syurga. Bukan mereka bertebaran kita nak kutip, tetapi mereka memberikan hikmat yang terbaik untuk untuk siapa? Golongan al-abrar. Sekali lagi, jom kita sama-sama membersihkan hati kita, buat sesuatu seperti mana golongan al-abrar tidak pernah mengharapkan, walaupun dengan ucapan terima kasih daripada manusia yang diberi bantuan oleh mereka. Okey, insya-Allah saya teruskan lagi. Tengok dikatakan di sini. Ya, yang ke-19 tadi. Jadi bagaimana mereka berlegar-legar tadi? Mereka berlegar-legar tadi membawa bekas-bekas. Bawa piala daripada emas dan perak untuk melayan dan menunaikan kehendak dan keinginan ahli syurga. Allahu Akbar. Ya, tengok, menunaikan kehendak. Kehendak manusia banyak. Kalau dekat atas dunia pun kehendak manusia, ya, pagi lain, tengah hari lain, petang lain, malam lain. Ya, jadi kehendak manusia di atas dunia amat terbatas. Tetapi apabila kita berada di dalam syurga, semua kehendak kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu adalah janji Allah dengan sebab kesabaran kita di atas dunia. Ya. Dan dikatakan dan semua keinginan kita. Ya, keinginan ahli syurga. Jadi semua keinginan ahli syurga akan ditunaikan oleh Allah melalui wildan yang dikatakan seperti mutiara sebentar tadi. Mereka adalah anak-anak muda lelaki. Kenapa disebutkan lelaki? Kerana lelaki ini tenaganya hebat. Ya, senantiasa beredar di sekitar mereka. Mereka ialah penghuni syurga dengan tujuan untuk memberi khidmat kepada penghuni syurga dengan perkhidmatan yang terbaik. Barakallahu fikum. Anak-anak muda ini senantiasa kekal dalam keadaan muda, tidak akan tua untuk selama-lamanya. Akan tidak ditimpa sakit, seperti saya terangkan tadi, dan tidak akan mati. Mereka bersifat lemah lembut, tidak pernah kasar terhadap penghuni syurga. Bersopan santun melayani kesemua kehendak penghuni syurga. Wajah-wajah mereka tidak pernah bengis dan senantiasa bersih berseri-seri. Kita kan sangat suka kalau kita tengok orang cantik, dia bersih, ya. Jadi kalau katakan kita biasa pergi makan di mana, dan katakan pergi makan di satu tempat. Bila kita pergi makan di tempat tu, pelayannya ya dalam keadaan bersih tempatnya. Lepas tu pelayannya pula kita tengok bersihnya wajah dia, ya, dengan layanan, dengan memberi salam, ya, dengan kata-kata yang manis, sopan santun, maka insya-Allah kita akan selalu pergi ke situ. Maka dengan sebab itulah di sini dikatakan wajahnya bersih berseri-seri, ya, jadi menyebabkan kita tidak pernah bosan dan mereka juga tidak pernah bosan melayani kita. Apabila kamu melihat mereka ketika melaksanakan khidmat dalam keadaan wajah yang bersih dan berseri, dalam kecantikan dan keindahan baju dan perhiasan yang mereka pakai, dan dalam kepantasan mereka memberi khidmat kepada kita tanpa pernah ada sifat jemu. Allahu Akbar. Maka pasti kamu akan menyangka mereka itu seperti mutiara yang bertaburan di dalam syurga. Barakallah. Okey, tengok yang dimaksudkan wildanum mukhalladun tadi, Allah menyediakan pelayan-pelayan syurga yang akan berkhidmat sepenuhnya untuk golongan abrar. Apa maksud abrar? Iaitu senantiasa berbuat baik kerana Allah membuat kebajikan untuk hari akhirat yang kekal abadi. Mereka tahu kalau mereka mengharapkan balasan di dunia, ya, mereka tidak dapat balasan di hari akhirat. Maka dengan sebab itu, belajarlah kita
untuk mendapat balasan yang kekal abadi tanpa mengharapkan balasan yang bersifat fana di atas dunia ini. Jika adalah daripada kalangan anak-anak muda yang bersifat kekal, sebab itu disebut mukhalladun, dalam keadaan kesempurnaan. Ya, kesempurnaan, tidak ada sifat ya kekurangan. Ya, tidak ada sifat kekurangan dan tidak ada sifat tidak sempurna bagi mereka. Kata Imam Al-Qurtubi menafsirkan, mereka kekal dalam keadaan muda, kulit yang halus, lemah lembut, berwajah cantik dan berakhlak mulia. Tidak akan pernah tua, tidak pernah berubah dan senantiasa umurnya dalam keadaan zaman tidak pernah berlalu. Kerana di dalam syurga tidak ada waktu lagi seperti di atas dunia, berubah dari satu masa kepada satu masa. Kenapa? Kerana di dalam hari akhirat, siang dan malamnya adalah sama. Tidak seperti dunia, siangnya berbeza, malamnya berbeza. Ya, jadi itulah ya, kalau ada siang dan malamnya tidak sama, ya, maksudnya siang lain malam lain, itu dinamakan dunia, tidak dinamakan hari akhirat. Okey. Kemudian kita tengok dimaksudkan hasib tahum du'tu aman surah tadi, iaitu apabila kamu melihat mereka melayani tetamu-tetamu Allah di dalam syurga, pasti kamu melihat mereka dalam keadaan seperti mutiara, tidak seperti manusia. Okey, insya-Allah anak Umi sambung pada ayat yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا, yang bermaksud, dan apabila engkau melihat keadaan di sana iaitu syurga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Barakallahu fiik. Jadi kita pun dah tahu, jadi dunia ini tidak mana besarnya kerajaan. Ya, dan kerajaan yang ada di dunia juga milik Allah, bukan milik manusia. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Ya, tiap-tiap apa yang ada di langit dan di bumi semuanya milik bagi Allah, tetapi kita kena ingat apa yang Allah ciptakan di dunia ini bersifat sementara. Satu, apa yang Allah ciptakan di atas dunia ini adalah ujian kepada kita. Ya, ujian kepada manusia. Itu yang kita kena faham, kena sedar. Setiap apa yang ada di atas dunia ini semuanya adalah ujian atas diri kita. Ya, anak ujian atas diri kita, suami ujian atas diri kita, ya, harta benda ujian atas diri kita, keluarga ujian atas diri kita, jiran tetangga ujian atas diri kita, sahabat handai ujian atas diri kita. Semua apa sahaja yang ada di atas dunia ini adalah ujian atas manusia. Ya, maka dengan sebab itu manusia mesti ada ilmu, dan ilmu itu yang menyebabkan manusia menjadi seorang yang sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana nak pergi ke mana? Nak pergi ke tempat yang sangat besar, kerajaan yang kekal abadi. Dekat mana? Iaitu kerajaan yang paling luas, kerajaan yang paling besar, yang tidak akan pernah binasa, iaitu di mana? Di hari akhirat. Jadi hari akhirat ada dua tempat. Satu tempat azabun syadid, azabun alim, azabul hariq, azab apa lagi? Ada berapa ayat Quran yang kita jumpa azab itu siksaan. Ya, itu siksaan bagi siapa yang tak buat kebajikan di atas dunia. Mereka yang tidak membuat kebajikan di atas dunia, maka mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan mereka tidak akan dapat melarikan azab yang disediakan oleh Allah itu, kerana kerajaan itu hanya dikuasai oleh Allah, tidak dikuasai oleh makhluk lagi. Kalau di dunia ini kita kena faham, memang dunia ini Allah, kerajaannya juga adalah kerajaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dunia ini kerajaannya Allah beri peluang kepada manusia. Ya, alhamdulillah.
Ya, cuba kita tengok ni, bila dah ada ni semua dapat tengok. Ya, kita kena ingat dunia ini kerajaannya adalah kerajaan daripada Allah, dunia dan akhirat. Namun kerajaan dunia ini Allah beri amanahnya kepada Khalifatullah. Ya, Khalifah Allah itu siapa? Khalifah Allah itu ialah al-insan. Maka al-insan itu kadang-kadang dapat melakukan dengan amanah. Kadang-kadang insan itu tidak dapat melakukan dengan amanah. Maka dengan sebab itu, kalau kita tengok kerajaan dunia tidak sama dengan kerajaan hari akhirat, kerana kerajaan dunia, kita sekarang kerajaan di dunia adalah campur tangan daripada manusia. Campur tangan daripada manusia. Bila campur tangan daripada manusia, jadi sifat manusia tidak semua bersih. Ya, tidak semua hatinya bersih, tidak semua amanah. Ya, maka dengan sebab itu bila kita melihat kerajaan dunia ini, ya, campur tangan manusia yang Allah nak lihat. Bila kamu, aku amanahkan kamu jadi khalifah, pemerintah di atas muka bumi Allah ini, apakah kamu memerintah dengan adil ataupun tidak? Itu kena fikir sungguh-sungguh. Ya, pertama kita juga ada kerajaan. Kerajaan kita dekat mana? Kerajaan kita adalah di dalam rumah kita sendiri. Ya, maka menterinya siapa? Menterinya ialah suami kita. Ya, timbalan menterinya siapa? Timbalan menterinya kita. Ya, jadi kalau Perdana Menteri dengan timbalan Perdana Menteri tidak satu haluan, maka anak-anak yang menjadi rakyat akan menjadi kucar dan kacir. Tetapi kalau Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri itu satu haluan. Yang saya maksudkan di sini adalah kerajaan di dalam rumah tangga kita sendiri. Bukan kerajaan yang kita sebut Perdana Menteri Malaysia. Bukan. Maksud saya, kita jangan tengok jauh-jauh. Kita tengok dalam rumah tangga kita dulu. Ya, kita ambil macam ni. Perdana Menteri, suami, ayah. Timbalan Perdana Menteri, ibu, kita, isteri. Ya, kalau Perdana Menteri dengan timbalan Perdana Menteri ini tidak boleh satu haluan, tidak boleh memimpin rakyat, iaitu siapa dia rakyat? Anak-anak mereka. Ya, macam mana nak pimpin anak-anak mereka yang menjadi rakyat dalam rumah tangga mereka? Pimpinlah mereka pertama sekali kalau nak jadikan mereka itu dalam kerajaan kita di dalam rumah tangga kerajaan yang sempurna di dunia, dan insya-Allah akan sempurna juga kerajaan di hari akhirat nanti. Kalau di dunia kita berbahagia, insya-Allah di hari akhirat jauh beribu-ribu kali kebahagiaan itu Allah janjikan. Tapi dengan syarat, pimpinlah anak-anak kita dengan pimpinan acuan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bila Allah menjadikan kita berumah tangga, ya, kita ada keluarga, ya, kita ada rumah, ya, ada tangga, maksudnya kita ada keluarga, maka pimpinlah keluarga kita mengikut bagaimana yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW, kerana Allah telah menjelaskan di dalam surah Al-Ahzab, ya, pada halaman 420 ayat yang ke-21, ya, di mana Allah telah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maka pimpinlah keluarga kita sebagaimana yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kerana kita nak pergi ke satu kerajaan yang kekal abadi, kerajaan yang disebut wa mulkan kabira. Ya, jadi kita nak pergi ke mana? Kita nak pergi ke kerajaan yang sangat besar. Ya, kerajaan yang sangat besar itu di mana? Iaitu tidak ada campur tangan manusia. Ya, jadi ketika pamulkan kabiro ini sudah tidak perlu kepada bantuan sesiapa pun lagi. Pada ketika itu semuanya dah rehat.
Ya, tak ada lagi berjawatan. Ya, yang berjawatan hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang akan berkuasa memerintah hari akhirat dengan seluas-luas kerajaan. Maka sekali lagi saya ulang balik, kalau kita nak dapat bertemu dengan keluarga kita di dalam kerajaan yang dipimpin sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada campur tangan manusia, maka pimpinlah pimpinan daripada apa yang telah diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana apabila kita lakukan daripada apa yang diajar oleh Rasulullah, itulah yang diajar oleh Allah, dan insya-Allah ya kita juga akan dapat bertemu dengan Allah, kerana Allah menjanjikan liman kana yarjullah, sesiapa yang mengharapkan untuk bertemu dengan Allah di dalam kerajaan Allah yang begitu luas ini, ya, maka ketika hidup di dunia ini, ya, Allah itu ingatkan kita, sekarang kita di atas dunia, maka kita akan berakhir di hari akhirat, wal yaumal akhir, iaitu hari akhirat. Maka di dunia ini perbanyakkanlah wa zakarallaha katsira, perbanyakkanlah hidup di atas dunia dengan benar-benar senantiasa buat sesuatu kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita melakukan tiap-tiap sesuatu kerana Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan menjadi hamba Allah yang dapat menewaskan nafsu, dapat menewaskan syaitan, insya-Allah. Ya. Jadi maka itu dengan disebut lagi sekali, ya, dekat sini dikata, dan apabila engkau melihat di sana itu bukan di dunia, di sana itu ialah ya jauh untuk tempat yang kekal abadi. Dekat mana? Di dalam syurga yang telah Allah janjikan kepada golongan al-abrar itu. Apa yang kita dapat lihat, Allah kata di sanalah nikmat yang kekal abadi, dan nikmat itu luar biasa kerana sifatnya adalah nikmat yang melimpah ruah. Apa maksud melimpah-limpah di sini? Ya, maksudnya tidak pernah berakhir. Nikmat yang tidak pernah berakhir. Kalau kita dapat makan, kita makan dengan sepuas-puasnya, tak pernah rasa jemu. Ya. Kemudian disebut di sini melimpah-limpah di sini, ya, apalagi makan sepuas-puasnya, ya. Lepas tu apa lagi yang kita dapat? Nanti kita akan dapat tempat tinggal, ya, yang disebutkan kita dah baca minggu lepas, ya, dekat mana kita tinggal? Alal araik, di atas pelamin tak turun-turun. Sebab dah duduk tempat yang sangat selesa yang disediakan oleh, ya, ni disediakan oleh siapa? Mulkan kabira, ya, iaitu kerajaan yang Allah sediakan, namanya kerajaan hari akhirat, dan tempatnya dinamakan al-jannah, dan dijanjikan kepada siapa? Dijanjikan kepada ya. Kalau di sini di dunia mesti ada, kalau tempat ni cantik, dekat sana ada lebih cantik. Maka dengan sebab itu ya disebut di sini yang tidak ada bandingannya. Kerana kalau di atas dunia dia ada sifat banding membanding. Kalau di sini kita rasa selesa, tiba-tiba kita pergi London, lagi selesa. Ya, pergi London terasa selesa, pergi pula dekat mana? Pergi pula New York, lagi selesa. Jadi maknanya apa pun yang di atas dunia ini semuanya ada perbandingan. Tapi bila masuk ke dalam syurga sudah tidak ada bandingan, kerana itulah nikmat yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, kalau saya cakap ni boleh terus tanya ya, jangan diam je tak tanya-tanya. Ya, boleh terus bertanya. Okey, tengok dia kata apa? Dan apabila engkau, wahai Muhammad, ya, jadi Allah dah bagi tahu apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad dan umatmu, dan umat Nabi Muhammad, iaitu golongan al-abrar termasuk kita, insya-Allah masuk ke dalam syurga itu akan dengan segala kenikmatan, keluasannya, ketinggiannya. Ya, ketinggian tu tinggi apa? Bila kita melihat syurga tidak ada tempat pengakhiran. Itu maksud ketinggiannya.
Kalau dunia ni kita tengok mesti ada tempat ketinggian. Boleh disukat, boleh diukur. Tetapi di dalam syurga tidak dapat disukat, tidak dapat diukur. Itulah yang dimaksudkan nikmat yang terbesar. Ya, tidak ada nikmat yang boleh dibanding-bandingkan dengan dunia. Dan segala keseronokan yang ada di dalamnya. Ya, jadi dalam surga adalah tempat untuk berseronok. Sampai bila? Sampai bila-bila. Ya, jumpa kawan ini Allah seronoknya. Kemudian jumpa pula keluarga seronoknya. Yang paling seronok jumpa Rasulullah, dan yang paling seronok kita berjumpa siapa? Kita berjumpa Allah. Ya, yang paling seronok, yang paling kita rindu, yang paling kita nantikan, ya, apa dia? Untuk kita bertemu dengan kekasih kita, Allah dan Rasul. Itulah janji Allah kepada golongan al-abrar. Maka sekali lagi, bersihkan hati kita. Maka engkau akan melihat nikmat yang melimpah-limpah yang tidak dapat disifatkan. Ya, apa maksud yang tidak akan dapat disifatkan? Apapun yang ada di atas dunia ini tidak boleh disifatkan dengan segala apa yang Allah sediakan, yang Allah janjikan, yang tersedia di dalam syurga. Dan engkau akan melihat kerajaan yang sangat besar yang tidak boleh dibandingkan dengan apa yang ada di atas dunia ini. Ya, jadi kita tengok apa yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, an Abi Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, in adna, dia kata dunia inilah ahlal jannah, kepada golongan ahli syurga. Dia kata apa? Mitratul liman yanzuru fi mulkah masiratun alfas sanah. Dia kata yanzuru ila aqsah kama yanzuru ila adnahu. Ya, ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, ya, pada halaman 457 jilid yang kedua. Siapa ada Ibnu Katsir nanti boleh rujuk, ya. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya serendah-rendah kedudukan ahli syurga ialah sesiapa yang melihat pada kerajaannya sepanjang perjalanan 1000 tahun, iaitu dia memandang kepada yang paling jauh sebagaimana ia memandang kepada yang paling dekat. Okey, kalau senang nak faham, kita pernah dengar cerita seorang penghuni neraka yang terakhir sekali memasuki syurga. Ya, penghuni neraka, ya, yang terakhir sekali, ya, dengan rahmat Allah, Allah menjemput. Bila masuk syurga kena sebut jemput. Ya, Allah jemput dia untuk menjadi penghuni syurga. Kali pertama dia bila dah Allah kata kamu boleh masuk ke dalam syurga menjadi penghuni syurga. Kali pertama dia sampai dekat pintu syurga tu, dia kata dia tak boleh masuk. Dia kata syurga dah penuh. Dia tak boleh masuk. Ya, sampai kali kedua dia pusing lagi, dia Allah tanya kenapa tak masuk. Dia kata syurga dah penuh. Sampailah kali ketiga, ya, dia bagi tahu kepada Allah, ya, syurga dah penuh. Sehinggalah Allah kata, masuklah kamu ke dalam syurga. Ya, Allah perintahkan dia masuk ke dalam syurga. Bila dia masuk ke dalam syurga, dia melihat apa yang dia lihat di dalam syurga itu, kenikmatannya 100 kali ganda. Itu nak disebutkan, dia nak bagi tahu nikmat, ya, syurga itu dibandingkan di dunia ini, kemewahan yang dirasakan di dunia ini, ya, mungkin dia masuk neraka itu dengan sebab kemewahan dunia sehingga dia melalaikan, ya, kewajipan sebagai hamba Allah, dan akhirnya mati dalam iman, dan terakhir Allah jemput ke dalam syurga. Jadi dikatakan kalau dia sangat mewah di atas dunia, rupa-rupanya apa yang ada di atas dunia itu hanya sekadar, ya, satu hari kemewahan di dunia berbanding dengan kemewahan di dalam syurga itu bersifat jauh lebih baik daripada apa yang dia dicapai di atas dunia. Ya, itu orang terakhir masuk syurga. Nah, apatah lagi orang yang pertama dan orang yang lebih awal memasuki syurga. Itu orang yang terakhir, lepas itu tak ada lagi yang akan dijemput Allah ke dalam syurga.
pun mengatakan nikmatnya ya sampai 100 kali ganda. Itu dia nak kata, sebenarnya dia nak kata hebatnya ya mereka yang duduk di dalam syurga berbanding dengan di dunia. Okey. Ada lagi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ya pada ayat ini panjang ya. Panjang sangat. Betul kan? Ya, saya bacakan lagi, di sini tadi. Dikata apa? Jadi disebut di sini berkata Ibnu Ashur dalam tafsirnya. Dia kata apa dekat sini saya bacakan. Ayat ini memberi faedah makna kamu tidak melihat di dalam surga melainkan nikmat berlainan dengan apa yang kamu lihat di dunia. Jadi kalau kita lihat dunia, tidak semua di dunia ini nikmat. Ya, tetapi bagi orang yang beriman, apa pun yang diuji oleh Allah, ianya adalah satu nikmat bagi dirinya kerana menyedarkan daripada sifat kelalaian. Tetapi sifat nikmat di dalam dunia ini akan berakhir. Namun nikmat yang kita kecapi di dalam hari akhirat sifatnya adalah kekal abadi. Ya, sifatnya kekal abadi. Okey, kemudian yang disebutkan dengan kalimah wa mulkan kabira itu disebutkan oleh Mujahid, dia kata mulkan kabira ayut taslim al malaika alaihim. Kerajaan yang besar iaitu salam hormat para malaikat terhadap mereka. Jadi yang diucapkan, yang dikatakan kerajaan yang besar itu kerana dekat dunia ini takkan ada malaikat dengan jelas memberi ucapan salam kepada kita. Ya, kalau kita dok kata malam Lailatul Qadar malaikat datang memberi salam ke rumah kita, tetapi kita tak dengar. Kita tak dengar dan kita tidak dapat melihat. Kita tidak dapat melihat malaikat itu. Namun di hari akhirat yang disebutkan oleh Allah dengan kalimah wa mulkan kabira, mulkan kabira itu ditafsirkan oleh Mujahid ini dengan katanya menganggap kerajaan yang besar itu ialah para malaikat memberikan ucapan salam kepada penghuni syurga. Kemudian ya tafsiran yang dikatakan oleh Sufyan As-Sauri, ya dia kata mulka kabiran ayu istadzanil malaikati alaihim. Kerajaan yang besar iaitu permintaan izin para malaikat terhadap mereka. Barakallahu fik. Dok faham tak ayat ni? Dia kata malaikat apabila nak masuk ke dalam syurga, ya dia dah jadi penjaga syurga, tetapi apabila nak meminta sesuatu daripada manusia, dia akan minta izin kepada manusia. Di sini nak menjelaskan apa? Nak menjelaskan Allah meletakkan darjat yang lebih tinggi. Maksudnya manusia lebih tinggi darjatnya di sisi Allah ketika mereka berada di dalam syurga jika dibandingkan dengan malaikat. Ya. Sebab disebut di sini malaikat meminta izin kepada mereka. Mereka itu siapa? Penghuni syurga. Siapa mereka itu? Yang ditafsirkan di sini ialah al-abrar. Maknanya al-abrar manusia darajatnya lebih tinggi daripada malaikat bila ketika mereka berada di dalam syurga. Ya, Allahu Akbar. Kemudian berkata Ibnu Abbas, dikata apa? La yaqdiru wasifun yasifu hasanah wala thayyibah. Dia kata. Terjemahannya dia kata seseorang tidak mampu untuk mensifatkan kecantikan dan kebaikannya. Jadi kalau kita berada di dalam syurga, kerajaan yang begitu besar itu, sifat para malaikat yang begitu berlemah lembut terhadap ahli syurga, sifat wildan yang begitu berlemah lembut terhadap penghuni syurga, maka itulah disebutkan seseorang itu tidak mampu untuk menyatakan kalaupun mereka berjumpa di atas dunia ini seperti mana Rabi'atul Adawiyah, tetapi bila berada di dalam syurga itu, ya sifat mereka melayani siapa mereka itu ialah pelayan tetap
yang memberi khidmat. Saya tak nak guna kalimah pelayan. Ya, yang pemberi khidmat kepada penghuni syurga itu, ya, akhlaknya jauh lebih sopan santun berbanding dengan manusia. Itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada penghuni syurga. Ya, kenapa? Sebab sifat manusia sesabar mana pun kadang-kadang tetap ada sifat marah, tetap ada rasa tidak puas hati, tetap ada perasaan yang dikatakan bukan sehebat mana malaikat. Tetapi apabila kita berada di dalam syurga nanti, kita lebih tinggi daripada malaikat. Barakallahu fiik. Kesimpulannya, yang disebutkan mulkan kabira itu ialah kerajaan yang besar, luas dan banyaknya penguasaannya. Siapa yang menguasainya? Allah. Siapa yang meluaskan syurga? Allah. Dan kerana permintaan izin malaikat terhadap mereka, iaitu golongan al-abrar, adalah sebagai satu penghormatan daripada Allah kepada mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jadi permintaan izin itu adalah satu pemberian sebagai tanda penghormatan kepada manusia. Jadi, malaikat meminta izin adalah dengan kehendak Allah kerana memuliakan manusia, meninggikan lagi darjat manusia yang berada di dalam syurga, yang dimasukkan ialah al-abrar. InsyaAllah. Ini bertepatan dengan apa yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita tahu kalau ditanya selepas kewafatan Rasulullah SAW, Rasulullah kata, bila kamu nak mengetahui Al-Quran, tafsiran Al-Quran, pengertian Al-Quran, bertanyalah kepada Ibnu Abbas. Ya, lalu disebut di sini ya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa la yadkhulu alaihim ahad illa bisalam wal istizan. Ya, apa maksudnya? Seseorang pun tidak akan masuk berjumpa dengan mereka melainkan memberi salam dan meminta izin. Ya, jadi mereka yang disebutkan mereka itu ialah para malaikat. Meminta izin kepada siapa? Penghuni syurga sebagai tanda penghormatan kepada manusia yang sifatnya, macam mana nak cakap, senantiasa buat kerana Allah, bukan buat untuk mendapat sanjungan pujian atau sebagainya. Mereka berada di atas dunia. Okey? Okey, insya-Allah kita boleh sambung pada ayat yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Aliyahum thiyabu sundusin khudurun wa istabraku wa kullu asawira min fiddah wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Yang bermaksud mereka di dalam syurga memakai pakaian hijau yang diperbuat dari sutera halus dan sutera tebal yang bertekad, serta mereka dihiasi dengan gelang-gelang tangan dari perak, dan mereka diberi minum oleh Tuhan mereka dengan sejenis minuman yang lain yang bersih suci. Jazakillahu khairan, barakallahu fik. Bila tengok ayat 21 ini, Allahu Akbar. Tadi ayat 20 pun dah rasa seronoknya bagaimana keadaan penghuni syurga. Masuk kepada ayat 21. Kenapa daripada satu ayat ke satu ayat Allah tambahkan lagi nikmat. Allah nak suruh kita, wahai sekalian manusia, wahai hamba-Ku, bekerja keraslah kamu di atas dunia ini untuk mengecapi segala nikmat yang aku telah sediakan kepada kamu kat mana? Di dalam syurga. Maka pada ayat 21 ini Allah menjelaskan apa dia? Kita tengok. Ayat ini adalah ayat bayani. Maksudnya bayanun, keterangan.
penjelasan, ya, penjelasan daripada Allah nak suruh kita benar-benar berusaha, bersungguh-sungguh kamu menjadi hamba Allah yang benar-benar mengikhlaskan kehidupan kamu kerana Islam. Ya, kamu hidup kerana Islam dan Islam itu adalah agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Dan kamu buat kerana Allah, Islam itu akan sejahtera di dunia, di barzah, di mahsyar, dan akhirnya Islam itu akan kekal di mana? Di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam itu sejahtera, aman, damai, tenang. Maka pada ayat yang ke-21 ini Allah menjelaskan daripada kalimah wa iza ra'aita thamma ra'aita na'ima. Ya, jadi kita tengok pada kalimah, ya, ayat 21 ini, Allahu akbar. Ya, pertama sekali diletakkan pada kalimah tadi, adiyakum siyabu sundusin khudrun wa istabra. Ya, jadi pada ayat ini penjelasan untuk kita, apa dia? Kita semua akan melihat penghuni-penghuni syurga nanti semuanya berpakaian daripada sutera. Siapa bagi tahu? Allah Subhanahu wa taala. Iaitu di antara nikmat yang dapat dilihat di dalam syurga, apa dia? Penghuni-penghuni syurga semuanya akan berpakaian. Ya, berpakaian. Berpakaian daripada satu jenis pakaian dicipta khusus yang sangat indah, yang sangat cantik, hanya kepada penghuni syurga yang dinamakan, apa namanya? Iaitu namanya sundus. Namanya apa? Sundus. Apa dia? Sutera. Ya, okey, kita tengok. Ayat ini menerangkan tentang pakaian-pakaian. Maknanya banyak, ya, terlalu banyak pakaian di dalam syurga silih berganti, dan perhiasan-perhiasan yang mereka pakai di dalam syurga yang telah Allah sediakan kepada mereka. Allah telah sediakan, bukan malaikat yang telah sediakan. Allah telah sediakan sebelum kita masuk syurga, pakaian itu telah ada. Hanya menanti kepada penghuni syurga. Dan pakaian itu nanti kita tak payah, ya, nak pakai sarung-sarung tak payah. Dia automatically terpakai di badan kita. Terpakai di badan kita. Bukan kita nak pakai sarung, nak zip ke, nak apa ke. Itu usaha. Dalam syurga tidak ada usaha. Ya, terpakai indah. Siapakah yang memakaikan pakaian itu? Pakaian itu akan terpakai dengan sendirinya. Dengan kehendak Allah. Inilah yang disebut janji Allah itu sangat benar. Mereka di dalam syurga memakai pakaian yang diperbuat daripada sutera hijau. Ni, sundus khudrun. Ya, khudrun ni warna apa? Hijau. Kenapa disebut warna hijau? Ya, kerana warna hijau ini adalah suatu lambang ketenangan. Ya, cuba kita tengok pokok-pokok berwarna apa? Warna hijau. Ya, kita masuk kebun, kita masuk taman-taman, warna apa daun-daun? Hijau. Jadi hijau ini melambangkan ketenangan, kedamaian, kesucian, kesempurnaan yang Allah sediakan kepada kita, insya-Allah. Selalu sebut kita sebab kita husnuzan dengan Allah. Ya, husnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sutera hijau yang halus, ya. Ni dia kata siyabu sundus, nampak? Siyabu sundus. Ya, siyabu ni pakaian. Ya, pakaiannya apa? Sutera. Suteranya warna apa? Hijau. Ya, lepas tu disebut wa istabra. Jadi pertama Allah ni Maha mengetahui. Jadi Allah tahu manusia ni kadang-kadang suka halus, kadang-kadang tak suka halus. Ya, ada yang suka yang halus, pakai yang halus. Ada yang suka pakai tebal, pakai yang sebenarnya. Ada juga yang mengatakan, ya, di dalamnya halus, di luarnya tebal. Macam tu. Jadi ada dua layer pun ada yang mengatakan begitu. Nak pasti betul-betul, usaha dulu sampai dalam syurga,
kita akan memakai pakaian yang halus dan juga pakaian daripada sutera yang tebal. Dan kita kena ingat, sutera ini bukan diproses daripada binatang. Ya, tak ada, bukan. Itu adalah tenunan memang disediakan oleh Allah, sutera daripada apa? Wallahu a'lam. Tapi adalah sejenis pakaian yang terlalu cantik, yang terlalu halus, yang terlalu wangi, khusus kepada penghuni syurga yang disebut dari golongan al-abrar, insyaAllah. Kemudian dia kata, berkata Ibnu Ashur di dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir. Ya, dia kata apa? Dan warna hijau adalah warna yang paling baik untuk mata. Jadi kalau mata kita tak berapa sihat, pandang-pandanglah warna hijau. Selalu tengok kebun, ya, tengok taman-taman yang daun-daunnya berwarna hijau. Ya, dan warna hijau adalah merupakan syiar raja-raja dan sutera tidak dicelup melainkan dengan warna hijau. Ya, ini yang diterangkan oleh Ibnu Ashur tadi, menerangkan yang pengertian warna hijau itu. Ya. Inilah pakaian kebebasan, inilah pakaian kebesaran dan kebanggaan mereka di dalam syurga. Jadi sesiapa yang memakai pakaian sutera memang merasa sangat hebat. Ya, sangat hebat kerana pakaian itu melambangkan mereka telah pun berada di dalam satu tempat yang mereka bebas melakukan apa sahaja. Kalau di dunia ada batasan, di dalam syurga sudah tidak perlu batasan kerana semua yang berada di dalam syurga itu adalah orang yang telah diuji oleh Allah dengan batasan-batasan yang terhad di atas dunia. Sebab itu di atas dunia ini ada hukum hudud, ada hukum qisas dan sebagainya. Batasan itu untuk meletakkan manusia itu keterbatasan mengikut hukum Allah. Apabila kamu mampu menghalang setiap sesuatu yang dihalang oleh Allah, apabila kamu kembali batasan itu sudah dibenarkan oleh Allah. Jika seorang lelaki haram memakai sutera, maka batasan itu hanya di dunia, masuk ke dalam syurga, Allah kata pakailah olehmu. Sudah tidak perlu lagi kamu membatasi untuk tidak memakainya. Jadi yang ada batasan, yang ada had hudud itu hanyalah di atas dunia. Kalau di atas dunia, orang lelaki tidak dibenarkan memakai pakaian dari sebentar lagi depannya. Jadi batasan itu hanyalah ada di atas dunia. Setiap larangan atas dunia Allah kembalikan di dalam syurga. Ya, dan apa yang Allah batas di atas dunia semuanya kemudaratan, dan Allah beri semula di dalam hari akhirat di dalam syurga, ianya adalah suatu nikmat. Di dunia Allah larang kerana mudarat pada diri kita, dan Allah ganti sifatnya kekal di dalam syurga, ianya sebagai satu nikmat. Kalau di dunia mudarat kepada kita, apabila kita dilarang, kita buat mudarat pada diri kita. Paling tidak mudaratnya ialah kita akan dihumban ke dalam neraka. Ya, kalau di dunia mudaratnya mudarat pada keluarga, mudarat pada masyarakat, dan mudarat kepada negara. Tetapi kemudaratan itu bersifat dunia, kemudian masuk hari akhirat, mudarat itu bertukar dengan nikmat. Barakallahu fiik. Okey, seterusnya Allah mengatakan, ya, yang disebut dengan kalimah yuhalluna fiha min asar min zahab tadi, ya, pada kalimah ini wahulu asra min fiddah, ya, kemudian wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Di sini ditafsirkan pula, dia kata mereka dihiasi dengan gelang-gelang tangan daripada emas, ya, mereka dihiasi daripada gelang-gelang tangan yang Allah ciptakan daripada emas, bukan tertakluk kepada mu'annas sahaja. Bukan sekadar orang perempuan sahaja yang Allah memakai gelang-gelang, tetapi orang-orang lelaki juga akan memakai dicipta Allah daripada emas dan perak. Ya, dan emas itu lebih hebat, jauh lebih baik daripada emas yang dicipta oleh Allah di atas dunia
dunia. Sifatnya lebih berkilau-kilau, bentuknya lebih cantik, ya. Tidak. Kalau dekat dunia kita pakai emas, kalau kita tak cuci, akhirnya akan nampak kelihatan tak cantik, ya, nampak bodoh. Tapi di dalam dunia dan di dalam hari akhirat, emas itu sentiasa berkilau-kilau, cantik menawan. Kenapa Allah izinkan lelaki memakai sutra di hari akhirat? Kerana pakaian sutra itu adalah pakaian lambang kepada kemewahan. Jadi orang yang duduk di dalam syurga semuanya hidup dalam keadaan bermewah-mewah dengan kenikmatan yang Allah janjikan. Kemudian kenapa orang lelaki tidak benarkan memakai emas, gelang emas tak boleh pakai. Tetapi apabila mereka berada di dalam syurga, Allah kembalikan, ya, mereka di dunia dilarang jangan pakai emas, ya. Di hari akhirat mereka dipakaikan, bukan pakai, tetapi mereka dipakaikan. Ya, bila mereka dipakaikan, itulah satu lambang penghormatan daripada Allah kepada mereka. Dan gelang yang dipakai mereka, bila mereka pakai, kelihatan lebih cantik daripada wildan yang melayani kita di dalam syurga. Kerana apa? Wildan itu tak pakai ni kalimah wahullu asawira min fiddah. Ya, mereka tak pakai gelang. Jadi kita orang lelaki pakai gelang, ya, daripada emas dan perak. Ini fiddah ni perak, ya. Dan ada juga yang mengatakan orang lelaki akan memakai emas di dalam syurga nanti. Dan jangan mudah nak faham, orang lelaki diberi pakaian emas, dibenarkan memakai emas dan perak di dalam syurga. Asawir artinya gelang. Gelang yang diperbuat daripada perak. Ya, jadi ini nikmat yang kita kena kejar, kena bersungguh-sungguh, kerana apa disebut gelang itu adalah perhiasan. Namun perhiasan ini, gelang ni perhiasan kepada wanita saja di atas dunia. Apabila di hari akhirat, penghuni syurga, lelaki dan perempuan akan dipakaikan dengan apa disebut? Akan dipakaikan gelang-gelang yang diperbuat daripada emas dan perak. Walaupun ini disebut fiddah, perak, tetapi ada tafsiran yang mengatakan ianya juga ada yang diperbuat daripada emas, dipakaikan kepada semua penghuni syurga tanpa ada kecuali. Ini nikmat pakai sutra. Ya, sutra tebal, sutra nipis, sutra tebal. Kemudian apa lagi nikmat di dalam syurga? Ke semua penghuni syurga akan dipakaikan, ya, apa dia, gelang. Apa maksud di sini? Maksudnya di sini ialah nak beritahu orang lelaki di dalam syurga benar-benar kelihatan tampan, menawan, kacak dan sebagainya. Ya, jadi kalau pakai gelang tu nampak sekok sangat. Nampak sekok sangat. Ya. Ya, jadi di sini pun dah nampak dua kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah. Jadi wahai kaum lelaki, bersabarlah olehmu untuk tidak memakai sutra di atas dunia, untuk tidak memakai gelang di atas dunia, kerana sutra dan gelang ini adalah sebagai perhiasan yang diizinkan oleh Allah kepada kaum wanita. Namun begitu, nanti kaum lelaki akan diberi pakaian daripada sutra yang begitu cantik dan dibenarkan memakai gelang daripada perak dan emas, insya-Allah. Yang ketiga, kita tengok yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Apa makna? Ya, Allahu Akbar. Kita tengok apa yang ditafsirkan dengan kalimah yang tadi. Ya, yang ditafsirkan dengan kalimah nak bagi minuman tadi, ya, saya terus ambilkan dia punya tafsiran yang disebut di sini. Berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Ali, ya, mentafsirkan daripada ayat 21 ini, ya, kepada kalimah ayat wasaqahum ini, apabila ahli syurga menuju ke syurga, mereka melalui sepohon pokok yang keluar daripada batang kayunya
2 mata air. Barakallahu fik. Lalu mereka minum dari salah satu air daripada salah satu mata air tersebut, maka mengalirlah cahaya nikmat ke atas mereka sehingga menyebabkan kulit mereka tidak berubah dan rambut mereka tidak kusut selama-lamanya. Jadi bila melalui daripada yang disebutkan mata air tadi, kulitnya terus jadi begitu cantik, kemudian rambutnya terus menjadi hitam ikan mayang. Nak kata begitu cantik. Ya, begitu cantik. Jadi kalau dalam syurga nanti tak perlu lagi nak tutup rambut. Ya, sebab ni dah bagi tahu rambutnya begitu cantik. Jadi suruh kita menutup aurat ini, tutup rambut ini di mana? Di atas dunia. Ya, atas dunia dengan ujian daripada Allah untuk kita menutup aurat dengan serapi-rapinya. Nanti di hari akhirat, semua yang Allah larang tidak lagi dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka minum air. Ya, kemudian mereka minum air, mata air yang satu lagi. Ya, tadi kita dah bagi tahu minum air yang pertama, minum air apa? Diberi minum arak, kan? Kemudian minum air apa? Ya, yang bercampur dengan air. Kemudian disuruh lagi, maka keluarlah selagi yang menyakitkan dan jijik. Kemudian penjaga syurga mengadu-ngadukan kedatangan mereka dengan berkata, salam sejahtera kepada kamu, berbahagialah kamu, maka silalah kamu masuk ke dalam syurga ini dengan keadaan tinggal untuk kekal selama-lamanya di dalamnya. Ya, jadi air yang ketiga itu adalah air yang paling memberi nikmat. Jadi minum 3 kali itu, pertama minum arak, kedua pertama minum yang disebut kafura tu, ya, air yang sejuk, kemudian minum arak campur dengan halia. Yang ketiga ini dibagi minum air yang paling sedap, paling bersih, ya. Kalau ada sedikit pun kekotoran dia akan keluar sehabis-habisnya. Jadi sesuci-sucinya mereka yang berada di dalam syurga itu. Ya, kemudian dikata minuman itu adalah daripada sebuah mata air yang terletak di pintu syurga yang keluar daripada dahan pokok. Siapa minum daripadanya, maka Allah cabut sifat-sifat khianat. Jadi sebelum masuk syurga, dekat pintu syurga itu sudah diberikan air supaya kalau ada baki khianat itu akan gugur sebelum menduduki syurga. Tipu, jadi dikata tipu, kalau ada pernah menipu akan gugur, ya, melalui air yang kita minum. Hasad, kalau ada sedikit hasad yang berbaki akan bersih sebersih-bersihnya. Ya, semua yang menyakitkan dan kotor di dalam tubuh badan akan dicucikan sesuci-sucinya. Barakallah. Kemudian ditafsirkan daripada kalimah wasaqahum rabbuhum syaraban tahura daripada Ibnu Jarir At-Tabrani mentafsirkan, dia kata apa? Dan Allah memberi minum kepada golongan abrar sejenis minuman yang suci, dan di antara kesuciannya bahawa air tersebut tidak akan menjadi air kencing. Jadi ingat, dalam syurga tidak ada tandas dan tidak akan pernah mengeluarkan najis. Tetapi ia akan menjadi peluh yang keluar dari tubuh badan mereka seperti haruman kasturi. Barakallahu fikum. Ya, jadi yang kita minum banyak itu akhirnya dia akan keluar menjadi peluh, dan peluh itu tidak mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan. Disebutkan di sini peluh itu akan berbau haruman kasturi. Barakallah, barakallah. Inilah yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang kesempurnaan dan kebahagiaan kehidupan ahli syurga dalam satu hadis yang sahih kehidupan Imam Bukhari. Ingat, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu an, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallama inna awwala zumaratin yadkhuluna al-jannah ala suratil qamar lailatal badri thumma alladhina yadunahum ada ashadda kaukabin durrin fis sama idha'atan la yabuluna wala
yataghaywatun, ya, wala yadfilu na wala yamtakhitu na amsyatuhumul zahab wa rashkuhum misk. Ya, jadi rawahul Bukhari. Ya, maknanya hadis ni hadis yang sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kumpulan pertama memasuki syurga, wajah mereka seperti bulan mengambang. Bulan mengambang bila? Tunggu bulan 15, cantiknya kat langit tu ya, putih bersinar-sinar, putih berseri-seri. Ya, disebutkan di sini ini rombongan yang pertama yang masuk ke dalam syurga. Kemudian kumpulan selepas mereka seperti bintang yang bersinar cemerlang. Ya, seperti kita tengok bintang-bintang di langit tu yang berkelip-kelipan mengeluarkan cahaya. Mereka tidak kencing, tidak berak, tidak berludah dan tidak membuang hingus. Ya, kerana sifat manusia yang tinggal di dalam syurga tidak boleh mengeluarkan najis dan tidak boleh ada sesuatu yang menjijikkan. Sikat-sikat mereka daripada emas dan Masya Allah, barakallah, dan peluh mereka menjadi kasturi. Sikat kita daripada emas, Masya Allah, Masya Allah. Ya, ayat ini menggambarkan bahawa keadaan penghuni syurga seperti raja besar yang bersenang-senang dengan kemewahan tempat tinggal yang sempurna, makanan yang lazat-lazat, pakaian yang mahal-mahal, serta layanan yang paling istimewa. Masya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Maka kita berhenti setakat ni. Asal pukul berapa ya? 4.20 ya. Okey. Jadi kalau ada persoalan dipersilakan. Jadi conclusion ya, penggulungan daripada ayat 19 sampai ayat 21 kita belajar daripada surah Al-Insan. Apa yang kita dapat daripada ayat, mula-mula kita baca ayat 19 tadi, menceritakan tentang apa? Kalau saya duduk tegang 19 menceritakan tentang apa tadi? Yang ke-19 tadi. Jangan tengok lagi lah yang ke-19 tadi, cerita tentang apa? Tengok balik. Masya Allah. Ya, yang Allah janjikan kita, wildan. 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 Ya, itu ayat yang ke-19. Ayat yang ke-20, fahamkan wildan tadi? Ya, yang dianggap seperti mutiara yang berada di dalam syurga yang melayani kita semua. Ayat yang ke-20, kita akan melihat kerajaan yang abadi, ya, yang tidak dicampuri oleh manusia. Kerajaan yang paling luas, yang paling besar. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebut kerajaan yang maha luas itu, yang besar itu kerana memuliakan. Memuliakan siapa? Penghuni syurga. Ya, memuliakan penghuni syurga kerana para malaikat memberi salam kepada kita dan meminta izin sebelum mereka memasuki syurga. Nampak? Ya, itu kemuliaan yang Allah beri kepada kita yang menjadi penghuni syurga. Saya sebut kita sebab husnuzan dengan Allah. Ayat yang ke-21 baru je baca, takkan tak ingat? Ya, janji Allah semua ke semua penghuni syurga, tidak kira lelaki, tidak kira perempuan, akan memakai pakaian daripada sutera yang Allah sediakan dan memang sedia ada. Ya, sutera halus dan sutera yang tebal. Kemudian Allah berjanji ke semua lelaki dan perempuan akan memakai perhiasan gelang daripada perak, dan dalam kitab yang lain disebut juga, ayat yang lain disebut gelang daripada emas. Ya, kemudian ya, yang terakhirnya Allah berjanji kepada kesemua penghuni syurga akan diberi minuman yang begitulah lazat. Ya, daripada air apa? Air kafura. Lagi air apa? Air daripada zanzabila. Dan yang ketiga, air yang paling lazat iaitu air menyucikan segala sifat-sifat mazmumah. Jika masih ada berbaki, maka keluar kesemuanya ya daripada tubuh badan kita. Dan akhirnya semua yang kita minum tadi, Allah menjanjikan dia tidak menjadi najis, tetapi menjadi peluh yang mengeluarkan haruman. Anak kalau masuk papa peluh yang menjadi haruman
Kasturi. Barakallahu fikum. Okey, dipersilakan jika ada persoalan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau boleh bagi saya nampak muka wajah-wajah yang bertanya tu. Okey, saya kenal tu wajah Azlina. Ya, Azlina, silakan. Saya nak tanya, kita masuk syurga ni macam berjuta-juta manusia ni semua serentak macam tu ke, dapat macam minum sekali atau pakai baju pun dia tiba-tiba baju tu ada kat badan macam tu ke Ustazah? Barakallah fiik. Satu soalan yang kalau dengar soalan itu kemudian dijawab, ya, sangat memberi rangsangan untuk kita berusaha keras. Okey, kalau minuman kita minum tanpa henti dan tak pernah rasa bosan, tak pernah rasa, maknanya selagi mana kita, sebab bila dalam syurga masyitum, ikut apa yang kita nak. Kalau kita nak minum, sekejap kita nak minum air ini, sekejap kita nak minum air ini. Katakanlah Azlina, sekejap Azlina nak minum, ya, air Zamzabila, sekejap nak minum air khamar, air arak, sekejap nak minum air daripada madu, sekejap nak minum air daripada susu, sekejap Azlina nak minum air buah, maka minumlah tanpa hentinya. Minumlah. Kemudian berpakaian. Sekejap Azlina kata, tak naklah warna hijau, nak tukar pula warna putih. Automatically, bila you terasa nak, dia bertukar dengan sendirinya. Ya, satu guru saya pesan dengan saya, awak kena ingat, sifat ahli syurga tidak ada usaha. Maknanya, kalau kita nak memakai pakaian, kita nak button, kita nak zip, itu usaha. That's why Allah menyediakan bila rasa je nak pakai, terus bertukar jadi pakai. Jangan dok kata depan orang tu kata, dia automatically terpakai. Ya, dipakaikan. Maksudnya memang Allah akan sediakan pakaian yang cantik-cantik untuk kesemua penghuni syurga. Maka pakaian kita akan silih berganti mengikut apa yang kita inginkan. Ya, apa yang kita inginkan Allah terus berada di dalam. Ya, terus kita dapat kecapi. Apa yang kita inginkan, terus kita dapat kecapi. Namun masuk syurga, ya Allah dan Azan. Masuk syurga, dia bukan masuk syurga semua sekali serentak. Tak, mengikut amalan kita. Kan, tadi ada yang masuk awal dan tadi saya pun nak sebut, ada yang masuk yang terakhir sekali. Ya, yang terakhir sekali itu mungkin kenikmatan dunia yang tidak. Maka dengan sebab itu ketika dia masuk ke dalam syurga, dia berkata, Allah, kehebatan syurga 100 kali ganda daripada kehebatan dunia. Dia nak bayangkan dengan kalimah, ya, yang dia nampak dia duduk dalam syurga dengan penuh kenikmat, dia duduk dekat dunia dengan penuh nikmat, mungkin dia seorang jutawan dengan segalanya yang ada sehingga dia belalai, ya, tapi dengan sebab mati dalam iman, mungkin dia bertaubat dan sebagainya. Akhirnya Allah jemput ke dalam syurga. Bila dijemput ke dalam syurga, merasakan, ya Allah, kalaulah aku tahu beginilah nikmat syurga, semestinya dia buat kebaikan jauh lebih baik, ya, daripada dia duduk sampai jadi orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Jadi jawapannya bukan sekali Azlina, jawapannya daiman abada. Dia akan berterusan, berkekalan. Ya, berkekalan. Dan mengikut kehendak kita, mengikut keinginan kita. Bukan sekali. Maksudnya dia tidak ada masa. Dalam syurga, dia bukan nak tengok jam pukul berapa, tak. Sebab dia tidak ada sifat tidur. Dalam syurga tak ada tidur, ya. Kenapa? Tidur itu melambangkan kematian. Jadi dalam syurga tidak ada kematian. Ya? Jadi jawapannya, dia bukan sekali. Dan tidak boleh nak dikira berapa kali, jawapannya sepanjang. Dengan sebab itu disebut khalidina fiha abada. Dia bersifat kekal. Ya, bersifat kekal mengikut keinginan kita. Tidak ada satu keinginan kita tidak ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap daripada kita, kalau apa yang kita inginkan di dunia tidak dapat, kita jangan sedih, kita jangan putus asa, kerana setiap keinginan kita akan ditunaikan oleh Allah di dalam syurga, insyaAllah. Okey, ada lagi? Ada lagi? Tak ada. Semua rasa lepas ni berkobar-kobar nak buat yang terbaik. Okey, kalau tak ada tak apalah. Betul? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi saya nak tengok gambar yang bertanya tak nampak. Tak apa ya. Waalaikumsalam.
boleh ke orang biasa-biasa ni Ya. bermimpi untuk masuk dalam syurga atau neraka? Okey. Jawapannya sangat mudah kerana jelas kita telah diajar seorang pelacur, na'udzubillah min zalik. Tetapi Allah nak bagi tahu rahmat Allah mengatasi segala-galanya. Rahmat Allah mengatasi segala-galanya. Maksudnya bila Allah beri keampunan, orang biasa-biasa tak payahlah kata orang macam kita. Ya, sebab kita tak pernah jadi pelacur, na'udzubillah min zalik. Ya, tapi kita tahu seorang pelacur ya masuk syurga dengan sebab apa? Menolong, membantu seekor anjing. Ya, kita tahu semua cerita tu kan? Jadi pelacur bila nampak anjing ya mungkin terjeli-jeli lidahnya ya kerana kehausan. Jadi bila melihat anjing yang kehausan, pelacur punya perasaan apa? Perasaan sayang menyayangkan. Sayang, kesian dekat anjing, tapi kita manusia tidak ada sifat sayang menyayang. Maka tidak akan sempurna. Ya, dah habis masa tak apalah. Kalau kita meneruskan kelas dengan sebab ilmu tak apa, jangan dengan sebab lain. Ya, kita ni yang tak pernah na'udzubillah. Kalau tak ada tengok orang susah, kita tak ada perasaan sayang, kesian, rahmat daripada Allah, tak tahu nak kata. Jadi jawapannya tadi ya, ambillah ibrah yang dibagi tahu daripada seorang pelacur membantu seekor anjing yang kehausan, terjeli-jeli lidahnya nak dapatkan air, tapi ya lidah anjing tu mana panjang sangat, airnya jauh ke bawah. Lalu seorang pelacur, ya penzina tu pelacur lah. Ya, ada kasut tinggi dia, yang bertutup. Maka pelacur itu menggunakan kasutnya, mengambil air dicedok melalui kasutnya, lalu diberi kepada anjing, diberi dengan menggunakan kasutnya, ditunggunya, dibaginya anjing itu minum sehingga puas. Akhirnya tempat pelacur tu duduk kat mana? Pelacur tu duduk kat mana? Kita nak jawab. Syurga. Syurga. Dan na'udzubillah, yang seorang perempuan ya siangnya ya berpuasa, malamnya bertahajud. Ya, tetapi mulut tak jaga. Tempatnya kat mana? Neraka. Na'udzubillah min zalik. Itulah jawapan penutupnya. Okey, rasanya ada lagi ke tak? Masih ada 4 minit lagi. Ustazah, soalan yang daripada Puan Nohariati dah baca ke? Bolehkah kita orang biasa? Umi tak tengok. Tak apa, saya bacakan Bolehkah kita orang biasa bermimpi masuk syurga? Dah dibaca ke tadi? Belum. Okey. Kita orang biasa bermimpi masuk syurga kalau benar-benar macam mana kita mengharapkan rahmat Allah untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada cara-caranya. Ya. Contoh kalau kita nak bertemu dengan Rasulullah, ikutlah macam tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Buatlah macam mana contoh yang Rasulullah ajar. Banyakkan berselawat, bersihkan hati. Bagaimana kita nak bermimpi bertemu dengan Rasulullah, begitulah kalau kita nak bermimpi ya untuk merasakan nikmat syurga. Tapi mimpi untuk merasakan nikmat syurga tetap tidak akan sama kerana mimpi hanyalah satu bayangan, bukan satu kenyataan. Mungkin dapat kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana ianya bukan perkara yang mustahil. Ya, kerana ada hamba Allah yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Kan? Jadi tidak mustahil kalau Allah membayangkan nikmatnya syurga, tetapi itu sekadar mimpi, bukan realiti. Ya, okey. Ada soalan lagi? Ustazah. Ya, saya. Saya Nuria daripada Kelantan ni, saya nak tanya, kalau dengan keluarga macam mana bila sepatut kita bertemu, ataupun siapa yang pergi dulu ke macam mana, Ustazah? Maksudnya dengan keluarga siapa yang pergi dulu? Maksudnya tu apa? Maksud siapa yang berkumpul dahulu? Ya. Maknanya kita satu ada pemimpin, ada timbalan, ada rakyat. Ya, betul. Lepas tu lepas pada akhir bila kita akan berjumpa semuanya? Saya faham dengan soalan itu, dan dalam surah Fatir ada menjelaskan. Oleh kerana masanya ada 2 minit saja lagi, nanti buka dalam surah Fatir ya, Fatir
Ya, dan surah Fatir bagaimana Allah mempertemukan kita di dalam syurga dengan zuriat keturunan kita. Jadi siapa dulu siapa kemudian itu mengikut amalan kita. Mengikut amalan kita. Namun begitu dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah memperingatkan Bismillahirrahmanirrahim anfusakum wa ahlikum nara. Ya, maka ketua keluarga itu kena memastikan diri dia sebagai contoh yang terbaik kepada keluarga. Ya, dia kena beri contoh sebab apapun anak kita ikut contoh, ya, tambah lagi PKP dia orang tak dapat keluar. Kalau dia tengok ibu dia baik, ayah dia baik, kan ikut contoh yang terbaik. Kalau dia tengok ibu dia cakap dengan baik dengan ayah dia, ya, maksud dengan suami kita lah. Kita duk selalu panggil kalau waktu hati Abe. Dia dengar Kak Nolia panggil Abe, dia pun duk panggil Abe. Ya, maksudnya dia akan ikut buat yang baik. Tapi kalau contohnya duk panggil suami jerit-jerit, segah-segah, tak mustahil dia segah ayah dia. Ya, dan tak mustahil dia segah kita. Tahu segah tak? Jerit kita. Jadi macam mana ayah itu memberi contoh yang terbaik kepada isterinya, begitulah dia akan mengikut. Jadi siapa masuk syurga dulu, orang yang masuk syurga dulu ialah orang yang benar-benar seperti mana al-abrar. Ya, dia bukan duk kata yang masuk syurga tu mesti ayah, lepas tu isteri, lepas tu anak. Tak. Siapa masuk syurga dulu mengikut amalan mereka. Melalui amalan yang dirahmati Allah, barulah kita akan masuk syurga benar, masuk syurga kerana rahmat. Tetapi rahmat Allah itu melalui amalan itu semestinya amalan yang soleh. Jadi amalan yang soleh telah diajar melalui surah Al-Insan. Pastikan kita buat mukhlisina lahuddin kerana kita nak bertemu bukan sekadar di dunia, tetapi kita nak bertemu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah didoakan sama-sama kita memperbaiki diri sendiri. Ya, kalau kita buka kitab Hidayatus Salikin, ya, disebut oleh Imam Al-Ghazali, sama-sama kita mencela diri, artinya sama-sama kita memperbaiki akhlak kita dan berakhlaklah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya-Allah mungkin kita akan masuk syurga berpegang-pegangan tangan seperti mana yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah Fatir. Ya, berpegangan tangan masuk syurga serentak. Ya, kita masuk syurga bersama ayah kita, bersama ibu kita, bersama suami kita, bersama anak-anak kita, bersama zuriat keturunan kita, sekumpulan bersama-sama semua menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak mustahil. Perkara itu tidak mustahil. Maka bangun tahajud, jangan tidak kejutkan anak-anak. Ya, jangan duk kesian anak kecil tak bangun. Latihlah dari kecil-kecil macam mana tahfiz saja anak-anak kecil-kecil bangun. Ya, latihlah anak-anak dari kecil untuk berpuasa seperti mana budak-budak tahfiz 8 tahun dah puasa Senin Khamis. Mampu mereka berpuasa selain daripada puasa Ramadan. Kita tak kesian kecil lagi. Ya, jangan kecil 10 tahun tak buat, dah berdosa dah. Sekarang budak 10 tahun dah balik. Okey, cukuplah dah 4:32 ya. Kita berhenti setakat ni ya, boleh ya. Kita sambung minggu depan insya-Allah kalau ada umur ya. Tak ada umur insya-Allah kita jadi ahli abrar. Okey, insya-Allah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim. Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon dengan rahmat-Mu ya Allah. Kami ya Allah, ajarkan kami akan Al-Quran, rezekikanlah kami untuk senantiasa bersama dengan Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran. Hidupkan roh kami dan jasad kami dengan nur Al-Quran. Ya Allah, ya Rabbi, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami, dosa keluarga kami dan seluruh orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah, dan matikanlah kami keradaan-Mu dengan menyebut kalimat tauhid-Mu la ilaha illallah. Ana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.